Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa khabar kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketemu lagi kita pada sesi kali ini. Saya Khalifah Sari Sapar bersama-sama kru anak-anak murid saya di studio ini. Insya-Allah malam ini akan bersama-sama berkongsi masalah, berkongsi solusi. Semoga kehadiran kami pada masyarakat kita, terutamanya pada masyarakat tuan-tuan dan puan-puan, dapat meringankan sedikit sebanyak saudara-saudara kita yang barangkali sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali sedang dalam keperitan dan kesempitan hidup begitu. Mudah-mudahan kehadiran kami dapat sedikit sebanyak meringankan beban. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, insya-Allah. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda, para sahabat, para tabi'in, kepada mereka lah kebaikan hingga hari kemudian. Alhamdulillahirabbil alamin, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini seperti biasa kita bersiaran pada dua saluran utama, iaitu di TikTok dan juga di Facebook. Jika tuan-tuan ingin menonton ulang siaran ini, bolehlah melayari di Facebook saya, Khalifah Sari Sapar. Khalifah Sari Sapar di Facebook, insya-Allah. Di situ ada beberapa siri-siri yang terdahulu yang barangkali dapat menambah nilai atau info kepada kita, khususnya seputar rawatan, seputar bagaimana diagnosis, dan insya-Allah kita berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Alhamdulillah, bagi yang di TikTok pula yang baru saja mengikuti siaran ini, saya Khalifah Sari Sapar. Rancangan ini lebih mengkhususkan mendiagnosis, mengenal pasti sesuatu penyakit, tuan-tuan dan puan-puan, mengenal pasti punca, dan juga mengenal pasti masalah, terutamanya di tempat-tempat kediaman ataupun permis perniagaan dan juga bangunan-bangunan. Mudah-mudahan dengan rahmat yang Allah kurniakan kepada saya, barangkali sama-sama kita menikmati, sama-samalah kita merasai rahmat Allah ini. Dengan kata lain, bukanlah rahmat yang diberikan kepada saya itu adalah milik peribadi. Sebenarnya rahmat yang Allah kurniakan itu untuk saudara-saudara kita sesama seakidah begitu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru saya mengikuti rancangan ini, jika ingin menyertai rancangan ini, bolehlah menghubungi kami pada 01953000003 01953000003. Malam ini saya bersendirian, tidak ditemani oleh anak saya. Mungkin ingin berehat begitu, insya-Allah. Pada malam ini kita ada beberapa yang barangkali kami ingin menyajikan sesuatu kepada tuan-tuan, khususnya yang pertama tentang permohonan sebahagian beberapa masyarakat di Kundasang kan, era tu? Ya, betul. Yang memohon pihak kami KSS untuk menangkap ataupun barangkali boleh juga kita membasmi barangkali gangguan-gangguan yang berada seputar di Gunung Kinabalu. Sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, setiap gunung biasanya dihuni oleh jin-jin yang agak agresif begitulah. Setiap gunung, Gunung Jerai, Gunung Kinabalu,
gunung mana lagi, Gunung Ledang, Gunung Everest pun sama. Memang mereka nanti dua mereka menghuni tempat-tempat gunung tersebut. Namun kita kena faham, hanya jin yang telah bertarung, berperang, yang berjaya saja menguasai sesuatu gunung tersebut. Jadi insya-Allah malam ini jangan ke mana-mana. Saya akan memanggil beberapa jin yang sering mengganggu. Bukan semua jin tu pengganggu. Kalau mengikut usia ni, jin-jin yang remaja ni lah yang suka mengganggu. Jin-jin yang dah tua ni tuan-tuan, yang saya pernah jumpa jin yang dah tua tu, tanduk dia tu boleh masuk ke mulut dia. Itu jin beragan namanya tu. Bayangkan tu, tanduk dia tanduk jin tu kadang bengkok. Sampailah tanduk itu masuk ke mulutnya. Dia kata jin tu biasanya dia duduklah dengan hal dia, yang masalahnya jin-jin yang berangasan ni, yang remaja dan sebagainya, baru mengenal dunia ni. Ni yang biasa yang kacau manusia. Jadi kita insya-Allah kita akan cuba membantu masyarakat di sana. Seterusnya insya-Allah kita juga akan merawat seberapa yang kami mampu, begitulah insya-Allah. Cuma saya pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan, rawatan yang melibatkan stroke, apa lagi boleh katakan angin ahmar, saya setakat ni saya tak merawatlah dulu. Saya lebih kepada pesakit penyakit yang misteri mungkin insya-Allah, ataupun susah nak berjalan, begitu insya-Allah lah. Insya-Allah saya akan cuba. Ada soalan? Permintaan daripada Abby. Nama dia Abby dekat TikTok. Okey. Salam tuan. Waalaikumsalam. Saya pun buat perubatan. Okey. Siapa yang ada masalah, saya syorkan beli minyak tuan. Minta izin? Oh, boleh. Terima kasih Abby. Terima kasih. Ya, beginilah Abby. Sebenarnya kita ni berbahagi ilmu Allah. Kita berkongsi ilmu Allah itu adalah rahmat. Dan Allah meletakkan ilmunya itu pada siapa yang dia kendakinya. Dan dia menarik ilmu kepada siapa yang dia kendaki. Begitu juga saya Abi dari mana tu Abi? Daerah mana? Oh, dia tak bagi tahu dia dari mana. Yalah, mudah-mudahan kita ni sama-sama merawat begitu sebenarnya Allah juga yang penyembuhnya, begitulah. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang ingin menggunakan minyak saya, tak ada masalah, saya izinkan. Saya izinkan. Orang Selangor. Orang Selangor. Ya, teruskan Nabi. Maksudnya saya izinkan, walaupun ada, saya katakan ada beberapa perawat yang sebelum ni pusat rawatan yang memohon izin saya untuk menggunakan minyak, tak ada masalah. Saya kata minyak ini, kehadiran minyak ini paling tidak kita berbahagi info, berbahagi rahmat Allah dalam melunaskan misi amal makruf nahi mungkar. Kita sama-sama amal makruf nahi mungkar. Inilah amanah yang dahulunya Allah tawarkan kepada langit dan bumi. Gunung ganang mereka tidak dapat menerima, tidak sanggup menerima amanah ini, iaitu amal makruf nahi mungkar. Manusia saja yang sanggup menerimanya. Dan sekarang ini kita menterjemahkan amanah tadi untuk kita sama-sama, bak kata pepatah, yang berat kita sama-sama pikul, yang ringan kita sama-sama jinjing, begitu. Yang penting kita sama-sama ke arah Allah Subhanahu Wa Taala, mencari redha Allah, mencari rahmat Allah. Itu yang penting untuk kita berganti alam yang akan datang, itu alam akhirat, insya-Allah. Ada lagi, kalau ada soalan boleh juga boleh kita layan, insya-Allah. Ada daripada Abdul Rahman Law. Abdul Rahman Law. Dia bagi tahu viral Makcik Paina Siwan 70 tahun hilang di kebun sawit, boleh dicarikan ke tuan? Boleh, insya-Allah. Bila tu seelok-eloknya sekiranya mencari orang yang hilang ataupun disembunyikan oleh jin, warisnya yang terdekat lah, waris yang terdekat. Seelok-eloknya lah, kan, adabnya waris yang terdekat ataupun ahli keluarga mangsa tadi menghubungi pihak kami, insya-Allah. Kalau orang awam ni bukan kita tak bantu, kita kena faham, mungkin
mereka sudah memanggil perawat yang lain kan. Mungkin ada ahli keluarga yang lain telah memanggil mungkin perubatan lain yang cuba membantu. Jadi kita tak mau berkecamuk, mesti ada satu SOP ataupun maksudnya bantuan itu biarlah sempurna dan tidak mendatangkan beban kepada keluarga mangsa tadi. Okey, InsyaAllah. Daripada Tok Bentara Tribuana. Wow, ini nama. Salam, boleh bertanya? Waalaikumsalam, boleh. Saya selalu mimpi benda yang akan terjadi pada diri saya atau kepada seseorang. Adakah itu gangguan? Begini, seperti yang saya kata, bila kita mentakwil mimpi, mentakwil mimpi ini, takwil itu kita memberi pencerahan kepada mimpi tadi. Sebenarnya mimpi ini sebahagian daripada kehidupan kita. Mimpi ini sebenarnya boleh katakan raptai kita sebelum alam gaib. Mimpi itu alam gaib. Jadi orang yang tak percaya alam gaib, kalau dia bermimpi, harusnya dia harus percaya. Sebab apa? Alam gaib itu alam yang alam roh, alam sukma kita. Jadi sesuatu mimpi itu barangkali datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau boleh jadi datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi datang daripada iblis, boleh jadi permainan tidur, permainan mimpi lah, sukma kita. Contoh, kalau kita musim bola, kita mimpi main bola, tidur dengan bola, semua bola. Itu musim bola. Itu maksudnya sukma kita seronok. Begitu. Jadi dalam hal ini, untuk memastikannya, tuan kena, yang bertanya tadi, kena telefon live kepada kita lah. Betul tak? Tapi untuk apa dia kata tadi, dia bertemu apa? Dia selalu mimpi benda yang akan terjadi pada diri dia atau orang lain. Dia ada dua kemungkinan. Sama ada saka warisan. Biasa saka warisan yang sama ada jasad ini tahu atau tak tahu, yang memberi gambaran-gambaran gaib. Tetapi kena faham bahawa berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, bahawa tidak satu orang pun yang mengetahui hal-hal yang gaib yang akan berlaku esoknya. Kita kena faham yang akan berlaku esoknya. Itu dalam Quran disebut. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang akan berlaku esoknya, hujan ke tak hujan dan sebagainya. Bahkan baginda Rasulullah sendiri tidak tahu hal-hal gaib. Namun bagaimana setengah kabar, contoh hal gaib kena banyak lah. Contoh kabar kiamat, itu Allah beritahu lebih awal walaupun belum berlaku. Kena faham. Jadi ini boleh katakan firasat, aman dan sebagainya lah. Jadi untuk memastikan datang dari Allah atau permainan saka warisan, kita kena tahu kan. Kalau benar-benar berlaku, banyaklah pesakit. Ustaz, dia kata dia, kadang-kadang kalau ada satu pesakit tu kan Ratu, yang perempuan tu, dia kata kalau orang kampung dia nak meninggal dunia, dia dah tahu awal. Dia tahu awal. Ini dan kerap berlaku pada tuan-tuan sebenarnya. Dan ini sebenarnya kadang-kadang permainan saka. Saka meyakinkan diri dia bahawa dengan bantuan saka tadilah yang menyebabkan berita itu betul. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, alang jin ni dia tidak tahu hal-hal gaib. Namun saya katakan, namun mungkin tanda-tanda, sebagaimana saya katakan tadi, mengikut ilmu saya, sukma yang kedua sekiranya tidak mau masuk ke dalam jasad, tidak diizini masuk dalam jasad atau enggan masuk dalam jasad, itu bermakna hayat jasad itu tidak lama. Dan inilah dimanipulasi oleh jin-jin yang mencuri berita, yang boleh nampak sukma yang pesakit itu tak nak masuk, dia cepat-cepat kabarkan kepada warisnya itu. Jadilah satu berita, begitulah. Okey, Allahu a'lam. Okey, soalan yang lain lagi. Sebelum tu Tok Bentara Tribuana. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Guru. Dia cakap dengan penjelasan Khalifah. Wow. Waalaikumsalam. Lepas terima kasih. Sama-sama. Milan, nama dia Milan. Malam Ustaz. Malam. Apa maksud mimpi tengah berenang di laut, tiba-tiba ikan besar telan roh? Wow. Begini, kalau itu, cuma kan dia kata kalau mimpi ni agak sukar, kecuali tuan telefon saya. Saya akan cek sukma ketujuh tuan.
Supaya kita nak pastikan dia tak boleh agak-agak ajalah, tapi lebih kurang jika sesuatu yang membahayakan, mimpi yang membahayakan kita dan kita tercedera ataupun terkesan pada mimpi tersebut, itu bermakna perbuatan sihir ataupun ada jin yang menyerang kita, ataupun jin ataupun kuntilanak ke pelesit yang tidak bertuan yang ingin mencari tuan baru. Jadi dia bagi begitu. Itu yang mengancam lah. Itu tandanya lah. Dan yang satu lagi, kemungkinan besar sukma tuan telah dibawa oleh saka warisan masuk ke laut. Di sana masuk ke laut, ke alam jin sanalah. Di alam jin pun ada daratan, ada laut dan sebagainya. Okey, Allahu alam. Soalan yang seterusnya berkaitan dengan mimpi juga. Mimpi ni. Dia cakap nama dia Ariana Rizkoh. Ya. Salam. Saya selalu mimpi yang sama, mimpi rumah lama arwah nenek saya yang sangat usang. Tu confirm lah tu sukma tuan. Ini sukma yang bertanya tadi sebenarnya dipegang oleh sakai yang masih menghuni rumah lama. Jadi yang bertanya tadi perlu mencari perawat lah untuk membebaskan, mengembalikan sukma tuan tu. Biasanya 2 atau 3 tu sukma yang akan dibawa. Soalan yang seterusnya daripada Noraliza 66. Okey. Assalamualaikum Tuan Khalifah. Waalaikumsalam. Saya Tarmizi. Ya. Hampir 20 tahun perasaan saya takut. Tak tahu kenapa, tolong terangkan. Takut okey gini, takut apa, anxiety lah kan. Ni sebenarnya yang baru ni yang kami rawat lah, kami rawat pesakit yang dia takut, benar-benar takut. Terutama dia bersendirian, nak pergi tempat kerja pun dia takut dan sebagainya. Bila kami cek, sebenarnya sukmanya itu dipegang oleh bomoh, itu satulah, bomoh. Jadi perasaan takut ini sebenarnya berpunca daripada sukma kita yang dipegang dan dalam keadaan dikurung di tempat yang gelap. Kadang-kadang lah sukma kita ni ditangkap, dikurung di tempat yang gelap. Yang menangkap ni banyak, sama ada jin bomoh ataupun saka warisan, atau jin yang barangkali tidak puas hati dengan kita, yang kita merosakkan tempatnya, pergi ke hutan, jungle trekking dan sebagainya, yang kadang-kadang tersampar dan sebagainya, atau kita buang air kecil suka-suka je. Jadi banyak sebab yang barangkali yang kita tak perasan. Bahkan saya pernah merawat kita merawat Ratu, iaitu seorang mahasiswa dari Sarawak yang dia minta maaf, mengikut ceritanya dia terganggu ataupun mungkin terganggu ritual tok batin sana. Betul. Jadi jin yang di sana tu telah menangkap sukmanya, sehingga kan dia tak kenal mak dia. Dia tak ingat, dia nak balik. Lepas tu dia accident lagi kan? Ya, accident depan tempat yang dekat Sarawak sana. Jadi bila ibunya bawa ke Kota Kinabalu, saya rawat, tu ada dia jin tu cakap Sarawak. Terpaksa translate. Tapi alhamdulillah, sekarang alhamdulillah dia menjadi pegawai sudah tu. Alhamdulillah. Ini cerita. Jadi begitu. Jadi perasaan takut ini sebenarnya yang terjemahan daripada sukma kita yang diletakkan di tempat yang memang takut. Contohnya di tempat yang tinggi, sukma kita kadang-kadang dimasukkan dalam botol, dibawa ke dasar laut. Itu jadi menyebabkan kita rasa takut dan confident untuk diri kita ni memang tipis lah, agak rapuh begitu. Jadi oleh itu, mana-mana yang ada perasaan takut, cepat-cepatlah berubat. Kalau tidak panggil, hubungi pihak kami, insya-Allah kami akan cuba kembalikan sukma. Okay, Allahu a'lam. Okey. Ada lagi? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, daripada Facebook lah. Facebook. Nama dia Awang Muhammad Kasim. Okey, Awang Muhammad Kasim. Saya ada masalah gatal-gatal dan miang di celah-celah jari tangan.
Okey. Sudah berbagai jenis ubat pil dan sapu saya dah guna, tapi tak ada kesan. Bila saya sapu guna minyak Khalifah, miang dan gatal itu akan hilang, tapi akan gatal balik bila saya cuci tangan. Begitu. Sebenarnya gini, yang pertama, kalau yang kata-kata pengalaman saya itu ialah najis jin. Senang cerita, najis jin. Pernah satu pesakit yang jumpa saya hampir 10 tahun. Dia gatal-gatal di celah-celah jari sinilah, gatal-gatal. Dia tak banyak, dalam 2-3 jari je yang gatal. Dia kata puncanya ialah dia petang-petang tu dia cabut rumput di hadapan rumah begitu. Dia ingat lagi lah peristiwa itu yang menyebabkan dia punca gatal tu. Jadi bila saya cek, saya panggil jin tu memang betul lah, memang kena najis jin. Bila najis jin tu berada di tangan kita, yang pertama kita perlu buang, bersihkan dengan minyak, insya-Allah dengan minyak saya, dengan minyak saya, dan juga dengan sugar bomb. Ini pun boleh. Ini pun sugar bomb yang saya telah dah bacakan, saya ruqyah dan sebagainya. Jadi yang pertama kalau menggunakan sugar bomb, iaitu kita alas tangan kita ni dengan pelapik kain dan sebagainya, barulah kita spray, dan biarkan selama 5 atau 7 minit begitu, ataupun dengan minyak saya sapu begitu. Jadi ataupun kedua-duanya sekali kita gunakan, sapu dan sugar bomb. Sebab ialah kita tahu bahawa apabila najis jin tu dah mendarah daging, sudah mendarah daging pada bahagian yang terkena tadi, itu yang kata-kata ini makan masa. Sebab itu tak sama. Kalau saya tarik ini, barangkali 80% dia akan hilang. Tapi dengan minyak saya paling tidak mungkin 50%, 40%. Daripada tuan-tuan langsung tak hilangkan. Jadi jangan putus asa, sapukan saja, kerap sapukan, insya-Allah. Okey. Ada lagi daripada Ira Syahira Facebook. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Saya Ira. Okey. Saya nak tanya mengenai rumah saya yang selalu kedengaran bunyi berhempas atas bumbung. Kadang saya nampak kelibat hitam, kedengaran suara perempuan menangis. Wow. Dan anak-anak saya kerap menangis tanpa sebab. Saya dan suami kerap bertengkar tanpa sebab. Okey, bolehlah Ira tu hubungi kita. Ira boleh hubungi pihak kami, bagi nombor telefon lah kepada kru kami untuk saya mengambil tindakan yang sewajarnya dengan yang sihir. Dengan sihir tadi. Jadi okey, sebentar saya, kalau yang ada pertanyaan mungkin kita sambung sesi pada pertengahan rancangan ini. Ni cuba hubungi ni. Kita akan hubungi satu pesakit yang barangkali ini yang insya-Allah yang mohon dibantu begitulah. Sudah? Okey. Sudah hubungi? Okey, ya tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja mengikuti siaran ini, selamat datang. Assalamualaikum. Saya Khalifah Sari Sapar dalam rancangan bersama Khalifah Sari Sapar. Kita akan cuba hubungi satu pesakit. Cuba lagi hubung. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menghubungi pihak kami, bolehlah pada talian 0195300003. Waalaikumsalam. Ya tuan. Ya, saya Hamidi. Dari mana tuan Saya daripada Johor Bahru. Ya? Daripada Johor Bahru. Siapa nama Ahmad Hamidi. Ahmad Tarmizi. Hamidi. Okey. Ahmad Hamidi bin siapa? Bin mak ke bapak? Bapak lah. Bapak Ismail. Saya tak kira, tak ada masalah juga Hamidi. Kalau Muhammad Hamidi pun boleh juga. Apa? Ahmad Ismail Ahmad Hamidi bin Ismail. Umur berapa tahun Ahmad Hamidi? Saya dah 56 tahun Okey. Untuk cek apa maksudnya nak cek jasad begitu tuan Ya. Boleh baca surah Fatihah sekali tuan? Boleh. Baca
Baca kuat sikit tuan. Alhamdulillah. Maliki ya kena hobi buat dia kena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin rabbal alamin. Ya Ratu, bagaimana Ratu? Bawa sukma dan juga pengganggu. Okey, sukma 3 dengan sukma 7 tidak ada dengan jasad. 37. Mohon hadir sukma 37 Ahmad Hamidi dan pengganggu. Jin pengganggu 1 ekor. Okey. Lepas tu ada bomoh dengan 2 kadam. 2 ekor jin. Okey, bomoh pegang sukma yang berapa? Sukma 3. 3 bomoh. Dengan dua kadam dia lah. Ya. Jantan betina kedua-dua jin bomoh ni. Panggilan ini kini sedang direkam. Kedua-duanya jantan. Jantan. Dan yang ketujuh? Okey, yang ketujuh jin pengganggu jantan agresif 60% yang pegang. Okey, jin pengganggu lah. Okey, bomoh. Ni bomoh ni okeylah. Yang pertama, engkau agama apa, bomoh? Islam atau bukan Islam? Mengaku Islam. Kau betul-betul bomoh, kau mengucap bomoh? Lancar? Oh, alhamdulillah lah. Okey, tak gini lah. Lepas ni kau bertobat boleh? Tidak. Oh, tidaklah. Apa syarat kau untuk nak bertobat? Tidak ada syarat. Oh, jadi kau kenal Allah? Mestilah kenal. Oh, bagus. Apa suruhan Allah dan apa larangan Allah? Diam. Apakah dosa yang paling besar yang dosa yang tidak akan diterima taubatnya? Iaitu syirik kepada Allah. Maksudnya sehingga kamu mati, kamu masih lagi dalam keadaan syirik, menduakan Allah, mencari Tuhan lain selain Allah, mencari bantuan lain selain Allah, neraka jahanamlah tempatmu dan kekal selama-lamanya. Kau faham? Jadi engkau nak bertobat atau tidak? Saya tak kisah. Wow. Okey. Agak-agak kau berani lawan aku ke? Kau dah tarik aku? Jadi agak kau boleh lawan aku? Tak kot. Macam KL je. Macam KL deh. Orang cakap lu. Orang cakap lu Inilah. Ini perbuatan kau ni sebenarnya menyusahkan masyarakat, bomoh. Kau jadi orang kaya ke? Sejak kau jadi bomoh ni dapat orang kaya, jadi orang kaya tak? Pendapatan kau berapa sebulan? 4,000 lebih. Sikit sangat. Sikit sangat kau ambil pendapatan 4,000. Mana cukup? Kena belasah lagi dengan... Kau kena belasah tak sebelum ni dengan ustaz-ustaz yang lain? Belum pernah ada yang mengalahkan saya. Wow. Kali ni kau ada. Kali ni lah kau masanya. Aku bukanlah hebat, tetapi Allah yang hebat. Kau agak-agak boleh lawan aku? 90% saya boleh tarik ilmu kau. Wow. 10% mana pula? Mana 10% tu? Aku tinggalkan kesian dekat kau. Aku bini 2, tak kesian aku ke? Okey lagi ni. Sebelum aku buat apa-apa, aku mau kau tarik ilmu anak murid aku lah. Jangan aku lah. Anak murid aku sana tu banyak tu. Wah, tu banyak tu. Kru-kru anak aku tu. Semua tu. Kau nak tarik. Tu banyak tu semua. Pilihlah. Mana satu kau nak tarik. Jangan aku lah. Anak murid aku. Kalau kau boleh tarik anak murid aku pulangkan balik dengan kau punya tempat. Aku mohon maaf. Saya tarik mata perempuan ni dia cakap. Perempuan janganlah ni. Perempuan ni kau takkan dapat. Nanti mata kau buta. Bengong. Kau yang lelaki. Kau tak malu ke nak lawan dengan perempuan? Aduh, kau ni bomoh bodoh lah. Minta maaf tuan-tuan. Ni kadang-kadang saya nak sakit hati tuan-tuan. Dengan perempuan dia, kau ni manalah maruah kau ni nak lawan dengan perempuan.
Yang lelaki sana tu lah. Tu yang melambai-lambai kau. Kau nak lawan mana? Boleh. Yang mana satu? Dia tunjuk yang baju. Dia tunjuk baju. Ni Adipati ni Haji Fauzi. Oh. Wah. Dia tu baru, kau tahu, kau tak menyesal, dia baru balik dari Mekah tu, dari mengerjakan umrah. Rahmat Allah berpikul-pikul di belakangnya tu. Kau tak salah ke ni? Kau tahu? Tak salah orang kau pilih? Dia pilih yang biru. Wah, sebelah pula. Dengar dia balik dari Mekah mengerjakan umrah. Hari tu pun pergi umrah juga. Dia pun pergi umrah juga. Dia pilih semua yang pergi umrah. Kau jadi pasal kau orang pergi umrah. Dalam genggaman Allah tu. Bengong. Cari yang lain, Itu sekali ngap putus kau punya tangan. Siapa lagi? Cepat sikit. Dia pilih tuan. Siapa? Cikgu. Itu anak murid saya baru. Itu boleh. Itu baru 3 minggu tu. Baru 3 minggu. Sebelum tu aku nak tunjukkan kau. Ni dia. Ini yang 3 minggu tu dia dapat wujudkan ni, menarik ni. Demi Allah, demi Rasul, dia yang mewujudkan bahan sihir ini yang diambil. Nampak ni. Kau tak menyesal, ini bomo yang dirampas. Ini yang kau nak lawan tu 3 minggu yang lalu tu yang baru jadi anak murid saya. Khalifah dekat Facebook ada request bagi penonton lah anak-anak murid sini. Kau tak menyesal? Bomo, ni kau nampak kan ini aura sihir? Katanya dia dah 30 tahun berkecimpung dalam perbomohan. Jadi kalau 30 tahun umur kau 60 lebih nak mampus sudah tu. Betul. Kau nak meninggal? Kau tak Umur menyesal? saya 60. 60. Okeylah, ginilah. Ya kah? Jadi ginilah. Okey, kau seranglah. Kau nak serang, aku bagi kau sekali je lah. Sebab tenaga kau untuk aku jadi apa, untuk kau bersihkan balik. Sekali saja kau serangan. Lepaskan. Apa yang dia lakukan Ratu? Macam dia bunyi macam ular dengan kuku dia macam gini. Gini? Macam apa ni? Ini macam kungfu apa? Ini kungfu apa ni? Macam dia... Ini macam Jackie Chan dia ni. Kungfu monyet. Dia macam mencakar. Ilmu kau ilmu apa ni? Cuba beritahu aku. Siluman apa? Siluman bujang rapuk ke? Bukan. Ilmu kau ni. Katanya lebih kepada apa? Monyet. Kepada monyet yang dia gunakan ritual. Monyet. Okey. Cepat. Buat. Dia buat apa tu? Dia maju bahagian sini. Lepas tu? Dia hantar beberapa barang sihir. Tapi meletup 1, 2 dan 3. Meletup? Tu gaibnya lah. Jadi kau nak lawan lagi? Dia tak puas hati, dia nak lawan. Janganlah, cukup. Nanti lepas kau rawat baru kau lawan balik, okey? Nanti ambil kau ambil balik apa kau punya ni, mangsa kau ni. Ahmad. Ya. Ahmad Hamidi Okey. Bomo, kau pergi tempat Sukma Hamidi sekarang, kau bersihkan Sukma 3 dan 7 Jin Saka, bersihkan sekarang. Lepas ni kita sambung balik beradu. Okey, buat tugas kau dulu. Ada rumah macam rumah papan usang-usang. Dalam dia ada kain merah dengan tempayan. Dalam tu ada bentuk patung, ada gambar. Lepas tu ada beberapa jarum dimasukkan dengan mata kail di bahagian kemaluan. Wow. Minta maaf, Mat. Ahmad. Ya. Maksudnya dari segi apa nak cakap tu dari segi alat sulit tu berfungsi atau tidak? Berfungsi tapi luka. Apa dia? Dia berfungsi tapi kurang luka. Sebab Sukma Ahmad ni di kail pakai kail di bahagian hari-hari keluar. Apa dia? Ya Allah Akbar. Hari-hari keluar dekat badan dengan kaki. Nana? Hari-hari keluar mata kail. Iya ke? Dekat badan dengan kaki. Allah. Patutlah Bomo ni kurang ajar. Bomo, aku geram sekarang kau ni. Kau buat sekarang. Sekarang sakit ke Ahmad?
Sakit bagaimana, Mat? Memang sakit. Di bahagian mana? Satu kaca pun banyak tu, Mak. Bukan, di bahagian... Kaca yang rebung. Mat, di bahagian mana, Mat? Ya, Sekarang sakit di bahagian mana? betis dengan pinggang. Okey, Bomo, kau pergi tempat jasad sekarang. Kau pergi. Sekarang aku naik angin sudah dengan kau. Kau buat yang tak tentu. Sekarang kau bersihkan. Selagi dia tak rasa lega, kau ingat kau. Aku cincang kau. Kalau saya tak buat, kau nak buat apa? Kau tengok ni. Tengok tangan aku dulu. Kalau kau boleh kalau tak nak tengok, kalau kau boleh tengok tangan aku genggam, hancur kau punya ilmu. Kau faham? Kau tengok tangan aku. Ada pergerakan lebih kepada jasad dia datang. Kau jangan main. Bersihkan. Kalau tangan aku genggam kau, Kalau bahagian lutut, terutama di kawasan tempurung tu, secara gaib ada dia buka beberapa kain yang dia simpul. Okay. Dalam tu ada pasir, lepas tu ada batu-batu kecil macam yang kalau kita pergi pantai dia ada pasir-pasir macam tu. Lepas tu ada macam jarum-jarum. okey. Dengan ni apa, tangsi. Mata kail lah, tangsi mata kail. Tangsi ada. Okey, sudah dibersihkan semua? Dia tengah cabut di bahagian tempurung tu dengan bahagian belakang. Bomong, kau telan semua tu. Kalau kau tak telan, aku masukkan dalam perut kau. Dua saja. Kau sama ada kau telan sendiri atau aku yang masukkan barang-barang itu. Dia muntah darah. Tangan dia tiba-tiba macam yang ada keluar nanah-nanah tu. Biarkan, tak apa. Itu banyak. Teruskan. Kau ambil, Bomong. Teruskan pekerjaan kau. Bagaimana, Ahmad? Ada rasa ringan? Ada perubahan tak? Tak. Masih lagi? Masih lagi. Di bahagian kemaluan pun sama. Di bahagian kemaluan pun masih sakit? Ya. Okey, Bomo, ambil lagi Bomo. Begitu juga Saka Warisan. Mana-mana aura sihir kamu ni, Bomo, kau ambil. Kalau boleh hadirkan Bomo, Guru Bomo hadir juga. Guru Bomo ini hadir. Dia buat satu badan. Tak apa. Guru Bomo hadir. Laki perempuan? Lelaki agresif dalam 70%. Bomo, Guru Bomo, aku tak banyak cerita kerana gara-gara anak murid kau Ahmad Hamidi ni dari Selangor ni. Selangor kan? Selangor. JB. JB. Ini satu negeri dengan aku ni. Kau jangan cek pasal lah, Bomo. Sekarang gini kau bantu anak murid kau. Sebelum aku duduk kau ni, aku belasah. Ada pergerakan yang Guru Bomo membersihkan sukma. Nombor 3, dia bersihkan. Okey. Yang jin 2 ekor ni Khalifah pun suruh juga. Suai, kau pergi juga. Saka Warisan kau pergi. Sukma sudah dibersihkan oleh Guru Bomo. Sekarang ada pergerakan pada jasad. Okey, Tuan Ahmad. Ya. Ada perubahan tak? Betis ada kurang. Tapi dekat jari ni masih banyak kaca lagi. Keluar kaca sekarang? Kaca tak keluar, pipi rasa macam berkaca. Rasa macam kaca. Okey. Dia rasa kaca. Yang kurang di bahagian mana? Betis? Betis baru kurang 50%. 50%. Okey, yang sakit, masih sakit di bahagian mana, Ahmad? Lutut dan betis kanan. Tadi betis kanan tak ada buat apa-apa. Apa dia? Betis kanan. Betis kanan kenapa? Masih sakit lah. Masih sakit. Yang kiri okey lah sudah. Yang kiri kurang 50%. Okey. Tapi ujung jari tu masih rasa kaca lagi. Okey. Selain betis apa tadi, Mat? Lutut. Lutut pinggang. Okey, Bomo dengan Guru Bomo, kau pergi sekarang. Sudah, bersihkan sukmanya dan jasadnya sekarang. Kalau jasad Bomo, kedua-duanya sudah membersihkan. Di bahagian lutut. Cuba cek Ratu. Kotoran masih ada 40% bahagian lutut dengan belakang badan. Aku bagi 3 kali ya. Kalau kau tak dapat, aku ambil kotoran tu, aku masukkan ke dalam jasad kau kedua-duanya.
Lebih baik kau ambil. Kedua-duanya ada pergerakan menyedut kotoran paling banyak yang diorang ambil di bahagian belakang badan. Okey. Satu jasad dibersihkan. Okey. Sudah? Sudah Khalifah, ada 10%. Okey, bagaimana Mat? Ada kurang? Ada kurang, tapi ujung-ujung jari ni masih dikacau. Tak apalah, tak apa Mat. Itu nanti mandi dengan minyak saya Mat. Dapatkan minyak? Sudah dapat minyak ke Mat? Dah. Okey, mandi je dengan kalau boleh yang sugar bomb ni Mat. Ini untuk ketika pakai baju dan sebagainya, spray di badan kita lah. Selepas mandi baru kita spraykan macam ni lah, kita spray sini. Spray. Nanti Ustaz nak tanya. Ya. Saya pun kena juga. Dia buat nasi keluarga. Apa dia? Isteri dia pun Kena. Anak pun kena juga. Itu tempias Mat. Tempias. Buat saja Mat. Buat saja Mat. Okey. Okey. Boleh Mat? Ada apa lagi nak tanya Mat? Ni dekat kepala ni kita ini. Kepala ada apa Mat? Kepala memang ada tutup dengan telinga. Apa dia? kepala ada Kepala dengan telinga dia tak buang lagi. Okey. Bomo dengan anak murid Bomo, kau tarik semua. Cuba cek Ratu yang mana yang dia belum bersihkan mereka. Kalau di bahagian jasad di tempat al-akal. Okey. Lepas tu di kawasan bahagian perut ke bawah dengan di bahagian hujung jari. Okey, kau tarik Bomo. Bahagian kepala sudah disedut, kotoran tinggal 5%. Okey. Di bahagian bawah perut clear. Okey. Bahagian hujung jari ada tinggal 5%. Okey, Mat. Kemaluan? Okey, sudah. Alhamdulillah, Mat. Okey, Mat. Okey. Alhamdulillah. Ada ringan, Mat? Ada ringan sikit. Alhamdulillah. Ujung jari ni lah, bisa. Gitulah. Itu bisa sekarang. Bisa ujung jari kaki. Okey, bismillah, kita tarik dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, untuk menarik bisa-bisa kita gunakan minyak Khalifa Sari Sapar. Kita baca bismillah 5 pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Cuba Ratu cek. Penyerapan 90%, 100%. Buang demi Di bahagian kepala 5% clear. Di bahagian betis ke bawah clear. Okey, Mat, cuba rasa, Mat. Ada kurang lagi? Kurang. Alhamdulillah. Jadi lepas ni mandi gitulah, Mat, Okey, Mat, terima kasih banyak. Itu saja. Terima kasih, Ustaz. Ya, semoga Allah merahmati kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin memesan minyak saya ni, Khalifa Sari Sapar yang ada di Shopee, dan juga sugar bomb ni, ini sebenarnya sugar bomb ni dengan minyak ni sebenarnya berpasangan lah, saling melengkapi begitu. Ini boleh boleh sugar bomb ni boleh digunakan untuk spray luaran lah. Jangan bawa mandi jangan bawa mandi. Ini untuk spray luaran untuk memusnahkan aura sihir yang ataupun kotoran-kotoran jin pengganggu ataupun saka warisan ataupun najis-najis mereka yang berada di dalam rumah kita, boleh kita bersihkan dengan minyak ni. Jadi di segi alam nyatanya memang ini ialah wangi sugar bomb ini, dan memang membunuh bakteria 99.9%. Ini memanglah tu dunianya. Tapi alam gaibnya yang bagusnya yang saya telah isi dengan asyifa, orang sifat dalamnya. Begitu juga dengan minyak ni yang untuk buat pemandian. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan minyak ni di Shopee. Sebagaimana saya katakan tadi, Bomo tu yang guru Bomo dan Bomo tu masih lagi di sini. Lepas ni baru kita interview mereka ni. Jadi gunakan minyak ni. Ini untuk mandi.
Selepas saja tuan-tuan mandi, mungkin barangkali kalau agak berat sikit, bagilah 21 titis dalam baldi, baru kita mandi. Lepas mandi dengan sempurna, kalau boleh satu sekujur badan kita dikenai oleh air tadi. Jadi bila minyak ini menyentuhi atau mengenai jasad tuan-tuan, insya-Allah aura minyak ini akan secara automatik akan memberi energi kepada sukma, ketujuh-tujuh sukma tuan-tuan. Untuk mendapatkan minyak ini dan juga sugar bomb ini, bolehlah layari ni ni. Saya bagi dulu di Facebook dululah. Ni dia. Iaitu Hajar Legacy. Hajar Legacy di sugar bomb. HAJARLEGACY. Mana yang minyak saya tu Kalipasari Sapar type saja. Jadi insya-Allah harga minyak itu RM30. Maaf saya. Sugar bomb RM30, manakala minyak saya RM50. Ini harga rahmah ni tuan-tuan. Bukannya harga rahmah, boleh mesra masyarakat. Okey tuan-tuan, tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan bayangkanlah macam Ahmad mana tadi, Ahmad Hamidi tu yang minta maaf lah, satu badan keluar dan sebagainya. Kenapa? Bomo dengan kadam-kadamnya. Sabar dulu, kau tunggu Bomo. Kau bincang dulu dengan anak murid kau. Kau nak bertaubat atau tidak? Okey, jadi itu saja. Alhamdulillah. Bomo dengan guru Bomo ke depan saya sini. Berdiri di depan. Yang guru Bomo. Ini anak murid kau, betul? Yang guru Bomo mengangguk, yang Bomo mengaku sebagai anak murid tu, dia tidak mengangguk, diam-diam saja. Yang Bomo mengangguk lah. Yang guru Bomo. Guru Bomo yang mengangguk. Dia cakap itu anak murid dia, tapi anak murid tu diam saja. Kenapa tak mengaku ni guru kau? Kau anak murid derhaka ke? Katanya ilmu dia lagi tinggi daripada gurunya. Wow. Sekarang gini, aku mau kau bergaduh depan aku. Kau serang, ini guru lawan murid. Aku nak tengok siapa menang. Guru, agak-agak kau boleh lawan anak murid kau? Boleh. Saya akan hancurkan semua ilmu yang diambil daripada saya. Mari ni, hide di depan saya. Kalau kau turunkan, kau terus serang menyerang. Aku bagi kau peluang 3 kali serangan. Okey, mulakan. Aku nak tengok. Cuba ceritakan tu siaran langsung. 90% ilmu yang dia masukkan ke dalam jasad, dalam sukma, di bahagian sini. Anak murid? Ya, di bahagian kepala gurunya itu sedut. Wow, gunakan apa? Cuma menggunakan bahagian tapak tangan dan ibu jari tu di bahagian dahi. Oh, dia letak gitu. Habis? Sedut? Sedut. Clear. Jadi, yang mana 90% tinggal 10% ni yang kau ni? Anak murid Bomo ni? Macam mana? Kau melawan guru kau? Menggigil? Menggigil. Alamak, kau ni, ini kan kadang-kadang yang kacang lupakan kulit kau ni. Ni kau tahu sempena 16 Mei ni hari guru kau tahu? Aku pun belum sambut lagi hari guru. Kau ni nak lawan guru pula. Kau tahu 16 Mei setiap tahun semua meraihkan guru. Tak kira lah. Kau ni nak lawan guru lagi. Aduh, inilah kau ni betul-betul derhaka. Kau nak bagaimanalah kau ni? Patut kau ni aksen sangat lah. Kau ni apa pun kau punya masalah kau ni. Kau kata tadi tak ada satu ustaz yang boleh lawan kau tak boleh lawan kau tadi kan? Jadi sekarang kau boleh lawan aku. Kau melutut depan aku. Anak murid tu melutut, guru Bomo tidak. Okey, guru Bomo, agak-agak kau boleh lawan aku. Dia memilih untuk undur. Kalau undur kau melutut lah. Melutut? Aku bukan melutut supaya kau apa? Supaya kau ni berjanji dengan aku. Tuan-tuan, bukan melutut ni supaya dia ni melutut depan kita tu saya ni hebat, tidak. Dia melutut tu menunjukkan dia tu tewas. Dalam peperangan kan kena melutut. Betul tak? Semua yang kena tawan dalam medan perang memang kena melutut. Betul tak? Jangan main-main. Itu konsep kita dalam medan perang. Okey.
Jadi macam mana pun saya akan musnahkan bomoh, guru bomoh ni. Kau belajar di mana ni guru bomoh ni? Daripada Sumatera. Wah, Sumatera lah. Yalah. Ada guru kau lagi? Tidak ada. Tidak ada. Kata yang guru bomoh, kakeknya itu yang gurunya. Oh, kakeknya. Saya pun kakek saya yang mengajar saya. Agak-agak kau boleh nampak apa yang... Ada jin ke di belakangku, bomoh? Tidak ada. Kau jujur cakap kan? Apa yang kau nampak dengan ilmu aku? Bukan ilmu Allah lah. Ilmu Allah yang ada dipinjamkan kepada jasadku. Apa yang kau nampak? Dia cuma melihat sesuatu cahaya dan tidak lebih daripada itu sahaja. Cahaya seolah-olah penglihatannya itu dihadkan. Oh. Cahaya tu di mana? Di bahagian kolbi. Itulah. Itu pun dalam hadis Nabi pun ada. Dalam Al-Quran pun ada. Kau tahu bomoh? Kau agama apa bomoh? Islam. Kau tahu Islam. Kau dua-dua. Sebab itu Allah begitu menekankan membersihkan kolbi. Berapa banyak kolbi itu. Jagalah penyakit hati. Di hati mereka ada penyakit. Betul tak? Jadi ni, kolbi itulah yang Allah utamakan. Di kolbi itu, jantung tu juga terletaknya roh kita. Di situlah terletaknya singgah sana. Kalau dalam hadis Nabi, di mana kebesaran Allah. Dunia tak dapat menampung kebesaran Allah. Dunia alam semesta ini, seisi alam ni tak dapat menampung kehebatan Allah. Kecuali kolbi orang yang beriman dan bertakwa dan berhati mukhlisin saja, iaitu orang ikhlas yang dapat menampung kebesaran Allah. Kau faham tak, bomoh? Kau nak jadi anak murid aku ke? Tidak. Memang kau tak ada. Kau tak nak, kau dah tengok cahaya di kolbi aku, macam mana kau tak nak jadi anak murid? Kau datang ke sini, aku ijazahkan kau. Kau ingat kau tengok anak murid aku dari mana? Bukan aku ni sombong, tidak. Demi mencari ilmu bahkan. Dari Sweden, dari mana lagi? Perancis, India, dari mana lagi? Dari England, dari mana tu? UK, semua datang ke sini belajar dengan saya. Bukan saya kata hebat. Dia mencari ilmu Allah. Saya ni tak ada. Yang pada dalam badan saya ada ilmu yang dipinjamkan oleh Allah. Bukan saya. Sebab tu hebat itu kembali kepada Allah. Okey? Kata begini, bomoh, aku akan hancurkan kau punya ilmu. Kau mahu ke tidak? Kedua-duanya diam. Yang bomoh tu masih lagi sujud. Jangan sujud dengan saya. Melutut. Sujud dia sekarang. Kenapa kau sujud dengan aku? Sujud dengan Allah lah. Masih lagi kepalanya dia tekan ke dalam. Jangan. Jangan aku dijadikan sebagai Nabi, kata janganlah terlalu mengagungkan aku, kata Nabi, seperti orang Nasrani mengagungkan Nabi Isa sehingga akan menjadikan dianggap dia Tuhan. Kau bangun. Yang layak disujud adalah Allah. Kamu menawarkan untuk kami menjadi anak murid. Tapi tak payah sujud. Sujud kepada Allah. Kau kalau nak anak murid, datang ke sini, WhatsApp saya. Ustaz, saya lah bomoh malam tadi. Saya nak WhatsApp, saya nak ijazah. Boleh? Kalau kau malu. Tak ada masalah. Banyak juga ada bomoh yang begitu dengan saya. Boleh? Don't worry. Kau datang ke sini, saya ijazahkan. Beritahu, sebenarnya tuan-tuan, jasad dia pun sedar. Katanya dia mau. Datang sini ke WhatsApp saya lepas ni. Okey? Jasad dia pun sedangkan tuan-tuan jasad bomoh ni memang sedar. Dia sana muntah darah lah tu tuan-tuan. Masih lagi sujud. Jangan sujud, bangun. Saya bukannya untuk di tempat sujud, Allah yang tempat sujud. Dia bangun. Okey? Jadi aku lepaskan kau, tapi ilmu kau aku buang. Kadam hancur. Kadam hancur. Bismillah, bismillah, bismillah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu inna batila kana zauqa. Okey. Jadi kau nanti jumpa aku ke kau WhatsApp pun boleh. Kau tahu nombor telefon kan? 019 6 plus 6 01953000003. WhatsApp aku lepas ni atau besok pun boleh. Kau cakaplah aku ni bomoh yang kau terbelas aku ustaz gitu. Nanti kita akan bincang di luar. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Ada soalan. Apa dia? Daripada Lan.
Lan. Bila guna minyak tu, apakah sihir tak dapat menembusi jasad kita, Ustaz? InsyaAllah, saya kata, semua kena faham tuan-tuan, semua tu atas izin Allah. Namun, saya kata, kalaulah tuan-tuan mengikut SOP, mengikut apa yang kami tetapkan, garis panduannya, kerana setiap pembelian tu kami ada lampirkan cara penggunaannya, iaitu mandi dengan cara yang betul, berapa titis, mandi, dan lepas mandi jangan lap dulu, rehat. Maksud saya tenang seketika lebih kurang 7 minit hingga 10 minit. Tujuannya tu masa yang senggang itu, aura-aura minyak yang tadi tu akan meresap ke dalam jasad, dan sehingga boleh menghancurkan aura-aura negatif yang dalam jasad kita. Itu tujuannya. Lepas tu apabila dah berpakaian begitu, tuan-tuan bolehlah spray di tempat yang sakit dengan sugar Dr. Bomb ni. Ni boleh dipesan di Hajar Legasi. Ni pun boleh. Di tempat tempat rumah, sekeliling rumah gunakan sugar bomb ini. Di tempat tempat tidur, khususnya ruang tamu dan di dapur, ataupun di daun pintu tu, bagi ni. Okey, ada soalan ni? Okey, ada soalan daripada Abu Takif. Okey. Abu Takif, salam. Waalaikumsalam. Saya dan isteri kerap bertengkar. Dia benci dengar suara saya. Dia kerap diganggu jin asyik. Betul. Begitu, jin asyik ni sebenarnya tuan-tuan, dia mukanya tak cantik sangat, tetapi tuan-tuan, suara dia memang, kalau perempuan dengar, memang nak cakap apa, meleleh lah. Merdu lah. Menggegar jiwa. Wah, menggegar jiwa. Jadi kalau muka tak handsome, dengan aku 10 kali handsome aku daripada jin tu. Jadi cuma dia punya suara tu yang menyebabkan. Sebab itu jin asyik ni, dia memulakan godaan dengan suara dia, bukannya memperlihatkan susuk badan dia, tidak. Itu jin asyik. Jadi tuan-tuan, kalau paling tidak, cuba dapatkan minyak ni lah, minyak Kalipa Sari Sapar ni. Cuba dapatkan minyak Kalipa Sari Sapar, buat pemandian, suami isteri, insya-Allah. InsyaAllah. Jangan, kalau boleh jangan diminum lah. Ini untuk penggunaan luaran. Di samping itu, beli satu sugar bomb RM30 aja ni, di Shopee, di Hajar Legasi, dan ni spray di dalam rumah, di bilik dan sebagainya. InsyaAllah, kedua-duanya insyaAllah dari sebagai rahmat Allah yang mungkin memberi solusi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Allahualam. Hari Sabtu ni Milan dekat TikTok, Ustaz, kalau ada G6PD boleh mandikan dengan minyak ni? Betul. Macam ni soalan pernah. Darah merah makan apa dah tu lupa. Yang itu hari tu. Soalan dia. Boleh mandi? Boleh. Ini ikut nasihat doktor pakar. Kalau doktor pakar kata penyakit tuan-tuan tak boleh mandi, jangan mandi. Kita sapu saja. Atau kita spray lah, pakai baju tu kita spray pakai sugar bomb kan, kita spray saja kan. Baju, jangan pakai kulit, baju saja. InsyaAllah sama je kesannya tuan-tuan. Ada cuma yang tanya Khalifah. Apa dia? Daus Ahmad. Salam, minyak Khalifah boleh hilangkan sakit gigi tak? Macam mana cara sakit gigi sekarang? Sakit gigi, okey. Ambil minyak ni, baca Bismillah 5, tampalkan di luar sini. Sambil menekan, ambil minyak, ambil minyak ni, baca Bismillah 5, Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yaduru ma'asmi sayun fil ardi wala fis sama wa wasamiul alim. Cuba kita tekan begitu sampailah lega, insya-Allah. Ni semua Nabi dah pesan dengan kita, 1400 lebih tahun dahulu. Nabi dah pesan setiap penyakit ada ubatnya. Don't worry. InsyaAllah. Soalan yang seterusnya daripada Milan juga. Ustaz, kalau sudah mandi minyak, kekalkah di jasad kita? Mungkin maksudnya mandi aura. Sekali. Beginilah tuan-tuan, kekal tu bergantung kepada kita. Bagi saya, sekiranya selepas saya tuan-tuan mandi, insya-Allah aura itu akan kekal pada sukma tu, kekal lama. Kalau jasad ni ada kurang sikit. Sebab jasad kita ni kadang-kadang ke supermarket, minta maaf lah,
di pasar-pasar yang banyak gangguan, jangan sebut WhatsApp, tak boleh. Di mana-mana tempat yang pasar-pasar lah yang bercampur itu, Nabi pun ada doa akan masuk pasar kan, supaya terlindung daripada aura-aura negatif. Sebab itu untuk yang sukma, untuk melestarikan ataupun pengekalan aura minyak saya atau sugar bomb ini pada sukma, seharusnya kena dibantu dengan zikir. 5 waktu jangan tinggal, itu wajib. 5 waktu tu, solat 5 waktu jangan tinggal. Di samping kita bagi aura nur, nur kepada sukma itu, di samping minyak saya ini, iaitu dengan zikir lah. Zikir la ilaha illallah pun boleh, la ilaha illallah al-malikul hakum mubin pun boleh. Ataupun bagusnya tuan-tuan bacalah bismillah 5, senang-senang, relax-relax, sambil termenung tengok pantai itu, teringat Allah, bismillah, subhanallah, hebat juga Allah membuat ni, manusia mana boleh buat ni. Bacalah bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahillazi la yaduru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Lepas tu sedut, lepaskan alhamdulillah ya Allah. Itu yang saya biasa buat. Sebab itu alhamdulillah lah saya kata, itu akan menerangkan kolbi kita, jantung. Kolbun ialah hati kita, kolbi ialah jantung kita, akan terang. Buktinya perijal gaib memang tidak boleh melihat kolbi kita, terang, begitu juga. Okey, ada soalan, macam mana nak kuatkan sukma, daripada Muhammad Tarmizi 422. Untuk menguatkan sukma, bukan saja menguatkan sukma, menghandsomkan sukma. Itu penting. Sebab apa? Sebagai contoh, apa-apa yang berlaku sifat-sifat sukma akan terpancar pada jasad. Kalau sebagai contoh, saya kata tadi pesakit Ahmad Hamidi, minta maaf, ini sebagai contoh sebab kita dah merawatnya kan. Bagaimana sukma tu di bahagian alat sulitnya dikait dengan apa? Mata kail, diikat. Jasad pun akan terkesan. Betul, keluar nanah dan sebagainya. Jadi bermakna kalaulah sukma itu tadi penuh dengan cahaya Allah, cahaya nurullah, cahaya Allah, cahaya Al-Quran, dan sebagainya, cahaya Asmaul Husna. Jadi semuanya itu akan menyebabkan jasad kita ceria, nampak muda, handsome dan sebagainya. Sebagai contoh Nabi Yusuf alaihissalam lah. Bagaimana mukjizat tu Allah meletakkan pada nur Allah itu pada sukmanya, sehingga kan jasadnya pun begitu hebat. Orang kagum. Bayangkan, yang kagum ni ialah roh, jasad. Bagaimana Bomo tadi, sukma dia melihat saya, dia takut, contoh kan. Bukan jasad, kalau jasad depan saya, dia pelangkung saya tu, saya lari. Kalau jasadnya lah, begitu. Tapi sukma dia, sukma tu mempengaruhi jasad. Jadi oleh itu, untuk nak nampak handsome, hebat, yang pertama tuan-tuan perlu handsomekan, hebatkan dulu sukma, ketujuh sukma dengan jalan berzikir kepada Allah. Zikirullah, zikir ingat Allah. Okey, dengan bacaan Al-Quran pun boleh, apa saja boleh. Okey, dekat Facebook, ya. nama dia Rayaniti Kamis. Ada testimoni dia tentang minyak khalifah. Okey, apa kata minyak dia? Di mana, di Facebook? Facebook. Okay. Anak saya ada alergik kulit di sekitar mulutnya. Okey. Saya bagi sapu ubat krim yang klinik bagi, tapi tiada perubahan. Okey. Last saya guna minyak khalifah dan sapu sedikit di kawasan alergik. Dalam beberapa jam dah nampak kesan yang baik. Alhamdulillah. Sehingga setakat ini mulutnya pulih 100%. Alhamdulillah. Itu di Facebook Ya, betul. Jadi alhamdulillah, ini komen daripada diorang. Jadi bagi tuan-tuan yang telah mendapat keberkatan, fadilat daripada minyak ini, bolehlah berkongsi kepada kawan-kawan supaya kawan-kawan dapat berbahagilah.
kita berbagi kebaikan, betul tak? Jadi mudah-mudahanlah, sebab minyak ini alhamdulillah tuan-tuan, saya kata uji minyak saya, ujilah saya kata. Kalau tak uji tak ada, sebab saya ni suka menguji. Begitu jadi ya. Ya. Hari ini last kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari Sabtu berapa hari bulan tu? 27 Mei hari Sabtu ni, ngam-ngam cuti sekolah tu tuan-tuan. Saya ada buat roadshow di sana lah. KSS di Kampung Lumat. Jadi tuan-tuan yang berdekatan atau di sekitar di Beaufort, di mana Bunone ke Papa dan sebagainya, bolehlah datang untuk sentuhan tangan saya dengan anak saya dan anak-anak murid saya. Akan pada hari Sabtu dari pukul 11 pagi hingga 2 petang. Kerana saya balik hari tu tuan-tuan. Malam tu ada insya-Allah ada live begitu. Jadi insya-Allah jangan lupa tuan-tuan, hari Sabtu minggu ni iaitu 27 hari bulan 5, 11 pagi hingga 2 petang di Kampung Lumat, Beaufort. Tunggu saya di sana. Okey? Ada juga saya iklan paparkan di mana tu? Di Facebook saya. Khalifah Sari Sapar di Facebook. TikTok ada juga. Ada juga di TikTok Khalifah Sari Sapar. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan daripada satu lagi. Sebelum tu yang nak beli sugar bomb dan juga minyak ni ada jual di sana terus. Kan? Tak payahlah melalui Shopee. Terus dapat. New Vos Pesandores. Wow. Dia pelik juga ni. Okey. Macam mana kita nak tahu sukma kita dalam keadaan sehat atau sakit? Kalau kat jasad kita rasa sehat sahaja. Tidak mungkin kita akan sentiasa sehat. Kalau jasad rasa sehat, sudah tentu tuan-tuan akan sehat. Ingat, sehat ni banyak. Sehat dari segi fizikal, sehat dari segi mental. Betul tak? Jadi kita mahu fikiran kita sehat, iman kita sehat, adakah hidup kita tenang? Kadang-kadang sehat tak semestinya tenang. Kadang-kadang kawan saya tu, alamak, dia kata, Ustaz, kenapa hari ni buntu betul lah, fikiran runsing. Dia memang duit banyak. Banyak di sini. Itu kan dengan tadi, sihat itu subjektif. Kita lihatkan dari segi subjektif. Siapa katakan sihat susah. Ibaratkan Nabi pesan lah, ibaratkan kita mentafsir mentafsir kaya. Selagi kamu tidak masih berkurangan, itu namanya miskin. Betul tak kata Nabi? Kalau kamu rasa kamu kekurangan, tu miskin lah. Tapi orang yang bersyukur kepada apa yang diberi oleh nikmat ke atasnya, dia bersyukur, maka itulah orang yang kaya, yang dicukupi, yang cukup. Begitulah maksudnya. Begitu sihat. Sihat ni tak semesti badan sihat. Sebenarnya jiwa kita kadang-kadang menderita. Jiwa kita nak makan. Ingat makanan jiwa, makanan roh, makanan sukma adalah kalimah-kalimah Allah. Okey? Okey. Ada soalan daripada TikTok. Okey. Paning 755. Okey. Untuk berguru berijazah dengan khalifah, berapa hari kena tinggal? Dekat situ. Tinggal tempat saya atau tinggalkan rumah? Samalah tu kan. Orang Terengganu khalifah. Begini, kalau untuk ijazah begini, sebenarnya kalau elok pada waktu cuti sekolah lah kan. Cuti sekolah kamu hadir di sini, elok sewa standby lah dana yang cukup untuk lebih kurang saya kata dalam paling tidak 3 hari lah, 3 hari. 3 atau 4 hari sewa di Hotel Inanam pun ada sewa kan. Itu lepas tu sebelum diijazah tu biasanya setiap anak murid saya akan syaratkan untuk solat hajat 12 rakaat. Hajat 12 rakaat 6 salam. Maksudnya di situ tuan-tuan perlu mohon kepada Allah, sampaikan hajat tuan kepada Allah, kerana ilmu ini ilmu Allah, minta izin pada dia, bukan pada saya. Saya hanya penyambung lidah saja. Ilmu ini. Sesudah 12 rakaat baru saya ijazah. Ijazah bukannya bai'ah, bukan perjanjian, bukan pegang Quran, tidak dia tuan-tuan. Hanya macam nikah saja.
Saya izinkan ilmu saya ini, nama Ismul Azam. Ilmu saya dipanggil ilmu Ismul Azam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Boleh dapat di mana, di TikTok, TikTok pula, Google pun ada tu. Setelah itu, habis lepas ijazah, insyaAllah akan diuji ilmu saya pada masa itu juga. Saya akan mencari aura sihir, dan tuan-tuan akan mengambil aura tadi dan wujudkan. Dan inilah sebagai contoh, ini yang diwujudkan oleh anak murid saya yang baru ijazah begitu. Ni nampak ni. Ini yang diwujudkan. Ni maksudnya apabila kita telah menarik bomo, menarik sukma dan sebagainya, boleh, tak ada masalah setelah saya ijazahkan. Ni dia. Banyaklah contoh. Yang ini pun pernah, ni yang itu hari juga era tu kan? Minggu lalu ni Yang kuning ni. Yang kuning ni. Ini yang minggu lalu. Ni yang keluar darah. Banyak pin dan ada darah. Ada darah ni. Ini yang Ahad. pada hari Ahad di pusat rawatan. Ni ada darah, nampak tuan-tuan. Ni nampak. Ini yang diwujudkan. Ini siapa yang wujudkan? Perempuan kan? Ya. Anak murid saya. Ya, perempuan. Yang baru saja ijazah, lepas tu dia dapat wujudkan ni. Bagi yang satu lagi, yang mana yang paku ni? Bengkok. Yang bengkok ni. Bentuk L. Ini pun sama juga, nampak tuan-tuan. Ini pun diwujudkan oleh seorang lain. Anak murid saya pada masa itu 2 orang yang diijazahkan. Nampak? Dia ada apa ni? Nampak paku. Lepas tu ini apa ni? Ini apa ni? Pin. Pin dengan jarum. Nampak ni? Jarum, pin, paku. Nampak ni? Ini kalau dalam perut kita ni, kalau dalam jantung kita tarik pun sakit, tolak pun sakit, dalam pun kena sakit juga. Nampak? Ini ni yang sihir yang anak murid saya yang baru ijazah yang diwujudkan. Akan diuji begitulah. Dan biasanya kita akan tunjukkan lah kaedah macam mana tarik sukma bomo, tarik jin, setan dan sebagainya. Begitulah. InsyaAllah. Lepas saja ijazah dan diuji begitu, ilmu itu terus dapat tuan-tuan. Tak ada tunggu lagi 20 hari. Tak ada, terus dapat ilmu itu. Dan kalau boleh berpuasa sunat 1 hari lah. Puasa sunat 1 hari. Ketika mana puasa itu, saya ada bagi zikir lah. Seperti zikir la ilaha illallah, tahlil, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, selawat Nabi 300 kali, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan di samping baca surah Al-Ikhlas 100 kali, dan Bismillah 5. Itu seketika berpuasa. Kenapa Ustaz ketika berpuasa? Memanglah hadis Nabi menyatakan tidak tertolak amalan doa seorang hamba selama mana dia sedang berpuasa. Sebab itu kita puasa sunat. Kan tuan-tuan? Lepas tu apabila dah berbuka, malamnya bolehlah sembahyang sunat syukur 6 rakaat 3 salam. Sembahyang sunat syukur. Tamat sudah itu. Jadi Ustaz, sampai bila ilmu ni? Tiada. Maksudnya ilmu saya bagi memang sebagaimana Allah melalui Jibril meletakkan satu Injil tu dalam kolbi Nabi Isa. Begitulah, install, dia akan buka saja. Sebab itu anak-anak murid saya ni kalau bomo nak hentam, tak ada apa-apa. Walaupun dia tidak bersedia, sedang makan tadi tu mereka tu. Sedang menjamu selera. Bukannya bersiap sedia. Okey lawan. Tak ada, dia tengah makan. Kenapa? Kerana kita telah install di kolbi. Cuma tanggungjawab setiap anak murid saya mengaktifkannya itu dengan zikir. Begitulah. Allahualam. Ada pertanyaan daripada TikTok. Nama dia Mahadi. Mahadi. Bukan Imam Mahdi Bukan. Kalau murid tak dapat wujudkan benda sihir, kira gagalkah? Oh tidak. Setakat ni semua lulus. Setakat ni semuanya lulus. Sebab apa? Bukan mewujudkan. Saya akan mengajar pada masa itu selepas diijazah bagaimana menarik aura sihir. Menarik aura sihir. Ini sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan menelusuri hadis-hadis Nabi ketika Nabi merawat, baginda akan meletakkan telapak tangan baginda di tempat yang sakit, biasa di para sahabat, betul tak?
Lepas tu dia mengucapkan, kadang menarik. Betul? Begitulah. Sehingga kadang-kadang ada yang muntah. Dalam satu hadis Nabi itu, sahabat itu yang anak dia itu yang muntah, anak anjing hitam, ada tu dalam riwayat hadis. Allahu a'lam. Ada soalan Ya. daripada Dr. Cinta yang dari Singapura. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk belajar di sana berapa hari dan berapa wang yang perlu disediakan? Saya katakan tadi, untuk belajar dengan saya di sini sebenarnya 3 atau 4 hari cukup. 3 atau 4 hari cukup. Yang selebihnya macam anak murid saya sedang menonton apa yang saya lakukan. Lepas di samping itu ada juga video di YouTube dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan, kalau ilmu tu hebat, tidak perlu susah-susah tuan-tuan. Kan Al-Quran tu hebat. Dengan kalimah Allahu Akbar saja hancur bah tuan-tuan. Jadi apa lagi nak susah-susah tunggu 70 hari 40 hari lah berguru. Lama-lama di sini bersuluk lagi, tak payah. Bukan masa bersuluk tu tak boleh tuan-tuan. Maksudnya kaedah saya ni, kalau yang hebat skop lah. Macam saya bagi bom atom lah. Jangan bom atom mini lah. Saya bagi baling sana 100 orang mati, pum. Tak payah tembak tom. Gitu ibaratkan. Jadi kehebatan itu tidak menyusahkan kita. Oleh sebab itu ilmu saya ni dari Allah, dan ilmu ni memang hebat. Alhamdulillah, dari Allah yang dipinjamkan kepada saya. Saya kata, jadi ilmu tu buat apa nak susah-susah? Panggil bomo, kau lawan, tak lawan. Tengah makan tuan-tuan, serang, tengah makan. Bukan kita nak hebat, nak riak. Tapi nur yang Allah kurniakan pada kita, nur sifat tadi. Jadi kebesaran Allah. Dia yang lawan Allah, bukan lawan kita. Sebab Allah akan menjadi pelindung kepada orang-orang yang beriman. Allah pelindung kepada orang-orang yang beriman. Allah yang lindungi kita. Dia baling sihir tadi meletup depan dia, tak ada kena dengan kita tuan-tuan. Allah yang jaga kita. Begitu. Okey, Allahu a'lam. Ada soalan masih lagi tentang anak murid. Wow, minat anak murid ya. Saya nak belajar. Boleh. Tapi saya di Semenanjung. Ya. Soalan yang lain nak tanya daripada Mahadi, dia nak tanya kalau murid umur warga emas diterima tak? Saya pernah menerima 80 tahun. 80 tahun lebih lah. Ketika saya di Semenanjung, masa saya balik di Semenanjung, di Parit Raja Batu Pahat Johor, Parit Sumatera, Parit Raja Batu Pahat Johor, pada masa itu ada seorang tua naik basikal. Orang tua, demi Allah tuan-tuan, orang tua tu naik basikal. Maksudnya jiran saya itu meninggal dunia bah, dia punya ayahnya begitu ke, anak sulung dia begitu. Jadi orang tua ni ada kaitan dengan ayahnya lah. Jadi sebelah jiran saya. Jadi waktu lah dia naik basikal. Dia kata, dia panggil saya lah, bahasanya begitu, boleh tak ajarkan saya begitu. Dia kata, ibaratnya dia bagus orang tua tu. Saya kata, pakcik, apa ilmu pakcik? Dia kata, ajarkan nak, kata dia. Ajarkanlah. Dia kata, walaupun sedikit ajarkanlah. Maksudnya tu memang dia tu, kata silap saya tinggal di Palit, Palit bukan Palit Sulong, apa namanya tu, Pontian tu dengan Batu Pahat, dengan Pik Raja tu jauh tuan-tuan, tapi dia naik basikal. Saya rasa dia ada ilmu sapu angin lah. Memang saya cek tuan-tuan, memang ada sapu angin. Bayangkan tuan-tuan naik basikal orang tua dari Pontian ke Pik Raja tu, ibaratkan macam mana? Mungkin dalam 80 km. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Kata silap saya, minta maaf, saya tak ukur. Mungkin atau lebih jauh itu. Tapi dia naik basikal. Maksudnya, apa saya nak cerita ni kenangan saya lah dengan beliau tu. Lepas tu saya kata, besok pagilah pakcik datang. Saya cakap, dia cakap jauh sikit, awak. Ya, pukul 7 pagi dia dah sampai depan rumah saya. Bayangkan tu, kalau kita naik basikal 80 km macam mana? Berapa jam tu? Tapi Alhamdulillah lah. Itulah maksud sejarah anak murid saya yang paling tua. Paling tua. Alhamdulillah saya kata. Tiada batasan usia untuk menuntut ilmu Allah. Okey? Banyak betul. Apa dia kata? Dari Penampang dia nak berguru, daripada Puchong nak berguru. Boleh. Tak ada masalah. Orang tanya tempat Khalifah, diorang nak datang. Boleh. Di Inanam.
hubungi saya lah, masuk WhatsApp di 0195300003. Jadi saya akan tentukan masanya begitu. Ilmu ini saya kata tuan-tuan tidak rugi kamu tuan-tuan belajar. Tuan-tuan boleh apa yang saya ajar kepada tuan-tuan, tidak ada yang senior, tak ada yang junior. Super senior pun tak ada. Ilmu yang saya bagi sama. Fatihah sebiji. Saya tak boleh bagi yang anak murid lama saya bagi 7 ayat, anak murid baru saya bagi 3 ayat. Mana ada? Saya ijazahkan keseluruhan ilmu saya kepada tuan-tuan. Saya installkan kesemuanya dalam kolbi tuan-tuan. Hanya tuan-tuan saja yang kalau anak murid yang rajin, dia akan merawat. Hari ini tuan-tuan ijazah, besok pagi tuan-tuan berpuasa, lusa tuan-tuan boleh merawat, boleh narik bomo lagi. Boleh. Ini bukan main-main. Ni ilmu Allah ni kan, memanglah. Ustaz, kalau saya biasanya 21 hari baru boleh ilmu ni kuat. Tak ada. Tak ada. Bila saya lapas saja, terus jadi. Jadi bagaimana Ustaz kalau saya tak ijazah? Begini kalau contoh kalau tuan-tuan baca Bismillah 5, tuan-tuan dapat pahala. Setiap bacaan kalimah Allah, memuji Allah dapat pahala. Tapi dari segi fadilat ayat itu, itu yang saya kata kurang sedikit lah berbanding yang mendapat rabita ilmu. Seperti Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik, betul tak? Berguru tu maksudnya mendapat pengiktirafan dari gurunya itu. Macam tadilah bomo tu yang tak mengaku guru dia tu. Sekali dia tarik kosong terus. Ada 10%. Sehingga 10%. Itu nampak tu. Itu mungkin macam ni dah. Gitu sebenarnya hari guru ni kan. Saya pun berterima kasih dengan guru saya. Guru saya ialah ayah saya. Guru pada ayah saya ialah atuk saya. Dan alhamdulillah atuk saya ni memang dari Jawa begitulah. Tuan-tuan, dari Jawa memang ada kaitan dengan Wali Songo. Memanglah ada Wali Songo. Ada permintaan daripada Naga Berasap Sakti. Wow. Naga Berasap Sakti. Dari TikTok. Okey, TikTok. Salam. Boleh ajarkan satu ilmu yang bermanfaat yang boleh diamalkan seharian? Boleh. Iaitu yang pertama, saya katakan ilmu tu, kalau nak ajar ilmu, tentulah saya katakan syarat yang pertama yang perlu kita harus lengkapi, iaitu solat 5 waktu. Itu mesti tak tinggal. Itu mesti. Saya kata itu basic. Selain itu boleh. Selain itu ilmu saya ini hanya sebagai ramuan daripada solat 5 waktu, iaitu zikir Bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Itu dalam Google pun ada tuan-tuan. Tok Google tu boleh cari. Senang saja. Boleh. Itu yang diamalkan. Di samping itu kalau nak macam muka bercahaya, maksud saya bukan muka bercahaya, sukma kita bercahaya, zikirlah Allah pun boleh. Walaupun ulama ada yang berpendapat zikir Allah tu tak ada masalah. Zikir Allah saja. Zikir Allah pun boleh, ya Allah pun boleh, tak ada masalah. Asalkan asma Allah. Jangan zikir yang lain cukuplah. Lepas tu zikir Allahu pun boleh, ataupun Allahu pun boleh, tak ada masalah. Hu tu merujuk dia. Lepas tu zikir yang lain, la ilaha illallah. Banyaklah zikir. Kerap baca surah Al-Ikhlas pun boleh. Banyaklah. Cuma saya kata yang paling penting amalan ini ialah yang membezakan kadang-kadang dengan yang lain. Saya kata setiap kali kalimah anda membaca, mengakhiri kalimah itu sedut nafas. Itu penting. Itu key dia. Contoh sampai waladdallin. Begitu kita sedut nafas. Kalau orang tua-tua dulu dia telan. Ataupun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia telan. Tak ada masalah.
telan. Jadi sebenarnya tu makanan roh kita, makanan sukma kita, makanan santapan jiwa kita. Allahu alam. Ada lagi permintaan daripada Zafari Zafar. Ya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Boleh ijazahkan amalan untuk menghancurkan sihir? Yang tadi itulah. Ataupun waqur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Itu menghancurkan kotoran-kotoran gaib lah. Boleh. Ada komen daripada Kembara Hati. Apa Kembara Hati? Jantung berdetak dengan kencang bila tengok Khalifah. Kenapa? Tak sabar-sabar dah ni nak jadi anak murid Khalifah. Qabil tu ijazah. Oi, belum aku terima, aku belum buat lagi tu, dah call bil tu lagi sudah. Zafari Zafar. Boleh, tak ada. Ini ilmu tuan-tuan. Ini ilmu yang saya rasa ilmu yang barangkali lah mungkin sebahagian, sebenarnya banyak juga, contohnya Darushifa yang seluruh Malaysia ada cawangannya, betul tak? Begitu juga saya tengok ada juga yang Al-Idrus kan, rawatan Al-Idrus lebih kepada konsep berselawat. Berselawat tu bagus tuan-tuan, berselawat tu bagus, banyak fadilatnya. Begitu perawat-perawat yang lain banyak. Tok Singa pun ada juga kan? Ada. Tok Singa dan sebagainya. Boleh tuan-tuan. Yang penting berguru. Itu saja. Yang tak boleh tu jangan berguru dengan YouTube. Habislah. Berguru dengan YouTube tu yang tak boleh. Macam mana? Al-Fatihah Al-YouTubi. Macam mana? Tak boleh ya kita nak bagi Fatihah kepada YouTube. Guru tu mesti dibagi Fatihah tu untuk penyambung. Tanda terima kasih kita kepada guru. Selamat Hari Guru. Ni 16 September. Ada lagi soalan? Okey, ada soalan. Apa dia? Daripada Rosidah Ida. Ya. Nak tanya, mata saya sakit kalau pakai contact lens. Bolehkah saya pakai minyak Khalifah untuk disapu? Jangan. Tak boleh. Tak boleh, jangan. Saya kata jangan, tidak boleh. Sebab maksudnya nak sapu mata ke atau di contact lens tu? Mungkin dia sapu mata kali. Ayat tu biarkan jelas. Biar jelas, kata Pri Ramli. Nak berapa pinjam? 3 kali, kata dia. Nak apa? Buah apa? Kata dia. Yang cakap biar jelas. Yang berempendek nak pinjam tu, dadu tu. Keren ketua Lanun tu. Begitu, biar jelas. Maksudnya nak sapu, kalau tuan-tuan nak sapu di kening atau di bahagian mata, sapu boleh. Itu boleh. Memang ini untuk ubat sapuan. Sapuan untuk menghilangkan aura-aura. Atau paling tidak ni kalau gunakan untuk sapu mata tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan ambil towel, tutup di bahagian muka, baru spray lah. Spray begitu. Biarkan dalam 5 minit 10 minit supaya aura tadi meresap, insya-Allah. Dari TikTok, nama dia Hasnani Shah. Ya. Baru ikuti Ustaz, tapi saya dah boleh nampak sukmah. Wow. Dan saya baca Bismillah 5 ke atasnya ke saya salah nampak ni? Sukma siapa tuan-tuan dapat? Nampak? Bukan, nampak sukma tu, sukma tuan ke atau sukma saya? Mungkin nampak sukmah dia kot. Boleh. Itu boleh nampak sukma, boleh. Sebenarnya sukma boleh diperlihatkan. Itu adalah anugerah Allah kepada seorang. Alhamdulillah. Sukma saya dia cakap. Sukma boleh. Itu tapi tuan-tuan, siapa yang bertanya tadi? Perempuan dia tu. Kalau nama perempuan. Yalah, nama tu nama akaun perempuan lah. Saya tak tahulah, mungkin akaun isteri dia ke apa kan. Kalau dia nampak sukma, tapi kita hati-hati kalau merogoh sukma. Istilahnya merogoh sukma itu kita keluarkan diri kita dan kita keluar mengembara ke alam gaib, pergi ke mana tempat-tempat. Saya kata hati-hati. Alam gaib banyak banyak tipu, bukan banyak tipu daya, banyak jerat. Banyak jerat lah maksudnya, macam apa dipanggil bom apa tu yang diberi bom api Ya. Api ibaratkan begitu. Jangan kalau tuan-tuan boleh keluar mengeluarkan sukma tuan-tuan, saya kata jangan, atas nasihat saya.
Kalau tidak, tuan-tuan, kalau kena tangkap dengan hantu raya, kena tangkap dengan saka, kalau tuan-tuan tak belajar ilmu, habislah. Nak jadi apa, contoh nak jadi SB lah, Special Branch, tapi tak ada senjata yang lengkap, percuma sajalah. Betul tak? Begitu maksud saya. Jadi sebelum nak merogoh sukma, nak melihat alam gaib, perlu ada benteng dulu. Nanti kalau ada jin menyamar si Abdul Ghani Jalani, macam mana? Ada permintaan, nama dia Yanto Haji Ritaudin. Wah, ini macam orang Jawa itu. Yanto. Anak dia sakit. Okey. Lepas tu ada benda hidup bergerak di belakangnya, leher sebelah kanan sampai rambut dia gugur. Oh. Okey. Boleh juga bagi nombor telefon saya. Yanto. Ni macam orang Indonesia ni, Yanto. Orang apa, maksud orang apa ni, jiran kita lah kan. Nama Indon. Nama atuk saya pun Sumarto. Atuk saya dulu, nama atuk saya pun Sumarto. Nama To ni orang Jawa sebenarnya. Alhamdulillah. Noto Sobroto. Lepas tu ada Umar Al-Azim. Wow. Assalamualaikum Khalifah. Waalaikumsalam. Saya Abdul Ghani Mahmud dari Johor. Okay. Saya ada masalah GERD dan gastrik. Oh. Itu kalau Dia murut Khalifah. Yang Yanto tu dia murut di Mugon. Yanto tu di mana? Sabah. Kalau kan dia tak bagi nombor pula. Yanto bagi nombor telefon lah. Ya je tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja mengikuti siaran ini, khususnya yang di TikTok yang baru saja mengikuti siaran ini, saya Khalifah Sari Sapar sedang bersiaran langsung dalam mendiagnosis penyakit tuan-tuan, mendiagnosis tempat-tempat penyakit dan membuat rawatan atau ruqyah jarak jauh begitu, insya-Allah. Abang Muhammad Kasim dekat Facebook, dia tanya boleh tak dia belajar secara online. Saya tak galakkan lah. Saya tak galakkan. Boleh, bukan. Tetapi tak sama berhadapan dengan saya dan bagaimana saya menguji, mengwujudkan dan sebagainya tu. Perlu ada berhadapan dengan saya. Dia belum bagi lagi nombor telefon. Tak apalah. Mungkin yang kita nak panggil jin tu macam mana, Artu? Boleh. Boleh? Yang jin mengganggu di pendaki. Ya. Gini tuan-tuan, sebenarnya memang misi kami, memang objektif rancangan ini untuk membantu masyarakat yang sering diganggu. Khususnya diganggu oleh rijal gaib, jin-jin menyamar dan sebagainya. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, ada minggu lalu kan Ratu kan? Ya, ada permintaan daripada penduduk di Kundasang di Kundasang di mana tu? Di kawasan sana lah. Kawasan situ lah. Yang maksudnya dia ni mungkin apa dipanggil kalau tukang naik bawa tu? Guide. Mudin apa? Malim Gunung. Malim Gunung. Mungkin lah. Jadi Malim Gunung ni tuan-tuan, dia kerjanya membawa pelancong naik, dia sebagai guide kan, pergi gunung. Dan dia kadang-kadang sering diganggu dan juga mungkin ialah dia sering diganggu lah. Jadi oleh sebab itu, walaupun tak silap saya ada setengah-setengah suku Sabah yang telah mengadakan upacara mereka mengikut agama dan adat mereka lah. Saya tak kacau lah. Cuma kita ikut cara kita lah kan. Amal ma'ruf nahi mungkar masing-masing lah kan dengan cara mereka. Cuma cara saya, apabila orang memohon bantuan, kita perlu bantu sekadar yang kita boleh. Cuma kita kena jaga sensitiviti masyarakat, kepercayaan dan sebagainya. Saya minta maaf, saya hanya mengikut lunas apa yang saya pelajari lah, iaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi saya akan panggil jin yang selalu mengganggu, dianggap jin yang boleh katakan kategori zone, red zone lah, yang agak kawasan Panalaban. Panalaban sana paling banyak. Ramai yang jumpa di restoran, di asrama. Sana-sana semualah. Okeylah. Tak kira lah satu yang brutal, yang mana-mana yang pernah mengganggu manusia dengan niat yang jahat dan dianggap
bahaya kepada masyarakat hadir di sini. Saya kata, lapas saya, mana-mana jin yang mendiami Gunung Kinabalu, yang pernah mengganggu manusia, yang berbahaya kepada manusia, pernah menyesatkan manusia, hadir di sini. Ada yang hadir tapi dia punya bunyi dia macam nafas. Yang gitu. Nampak tak mukanya? Ada. Tapi dia punya badan kurus, tinggi. Dia punya bahagian kepala macam tengkorak. Alamak, ini bukan hantu galak kah? Cuma kalau lukis Ratu siap. Okey. Berapa ekor yang ada di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 20 ekor. 8? Ya. 20 ekor? 20 ekor. Spesies yang sama ke? Berlain-lainan. Yang agak agresif? Yang tu, dia punya badan macam batu-batu yang berbonggol, lidah panjang, di bahagian tangan kanan kuku dia panjang sampai menutup dia punya tapak. Wow. Mari sini kau. Ke depan. Hadir dia pergi tempat Khalifah. Agresifnya berapa peratus ni? 90%. Oh, kau boleh cakap Melayu? Sudah translate. Okey. Gini, berapa banyak kau mengganggu manusia? Ataupun setakat mana bahaya yang kau letakkan pada manusia setakat ni? Wah. Apa? 100% memang aktif dia buat. Wow. Okey. Kau boleh sembunyikan orang sebagai itulah. Okey, tak apa. Semua dia buat. Okey. Tak apa. Gini. Okey. Bukan apa ini sebenarnya tuan-tuan, bukan kami menakutkan tuan-tuan. Tidak. Ini kami cuba memberi keyakinan tuan-tuan untuk selamat pergi ke Gunung Kinabalu. Maksudnya, ni jin-jin pengganggu ni kita tangkap lah. Operasi tangkap. Operasi tangkap. Jadi kasih operasi bersih lah kan. Operasi ops putih. Di Gunung Kinabalu. Jadi tuan-tuan takut. Dia lepas ni don't worry, insya-Allah. Tak ada apa-apa, insya-Allah. Macam ni lah. Oh, ni jin. Allah mak. Begini, hodoh juga kau jin. Begini. Dia lah Ratu melukis hodoh. Kau bertambah hodoh muka kau Ratu. Kau ada ni. Makin hodoh lah muka kau jin. Ada ni. Dia panjang lah. Panjang? Kaki dia agak-agak. Cuba kau wujudkan diri kau berapa kaki. Cuba tengok. Ada dalam 30 kaki? Tinggi macam pokok kelapa. Oh, tinggi. Ni hantu galak ni. Ni biasa ni kadang-kadang yang antara bukit dengan bukit dia yang pijak di tengah-tengah tu. Dia kangkang. Dia kangkang tu. Ni. Oh, ni pun bahaya juga dia ni. Jin. Engkau makan apa, Jin? Mereka tiap-tiap tahun diberi makan. Oh, iyalah beri makan lah kan. Okeylah. Tak apalah itu. Jadi ginilah, Jin. Senang cerita, agak-agak ada yang boleh yang nak lawan aku? Semua undur. Kalau tak nak undur gini, oleh sebab kau ni jahat, kau mengganggu masyarakat di sekitar, aku tangkap dan aku kurung kau semua. Ada nak bela diri? Tidak ada. Okeylah. Semua akur, tangkap semua. Masuk. InsyaAllah, mudah-mudahan lepas ni tiada yang berlaku lah di Gunung Kinabalu. Begitu kan. Amin. Ada dah dia bagi nombor telefon. Yang mana itu? Yanto. Cuba telefon. Okey, kejap. Okey tuan-tuan, ini pun kita pun dah larut malam sudah ni. Sekejap lagi lah. Kita akan hampir 3 jam kita. Dah 3 jam? 2 jam lebih ke? Hampir 2 jam ke 3 jam? Kita mula pukul hampir 2 jam. Saya ingat 3 jam tadi. Ya tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan sedang bersiaran dengan saya di udara bersama Khalifah Sari Sapar. Bagi tuan-tuan yang ingin menghubungi pihak kami 01953000003 01953000003. Ni kita sedang menghubungi satu pesakit dari TikTok ke Facebook ni? TikTok. TikTok. Yanto Haji Ritaudin. Assalamualaikum. Hello.
Hello. Ya tuan. Hello. Halo, ya. Alamak. Ya. Jelas ke? Suara. Tuan tinggal di mana? Tenam. Tenam. Ya. Okey, apa masalah tuan Alamak, suara tak bagus Jan. Bergelombang. Oh, bergelombang. Gelombang. Oh. Macam mana ni? Lain tak bagus ni tuan. Ya, kita Boleh apa dia? Alamak. Memang tak boleh. Suruh datang Beaufort lah kan kali. Datang. Ya. Datang tu. Kalau Tenam datang ke Beaufort lah. Siapa tadi? Yanto Haji Ritaudin. Yanto Haji Ritaudin, sila datang bertemu saya pada hari Sabtu ni antara pukul 11 pagi hingga 2 petang di Kampung Lumat Kampung Lumat Beaufort. Type aja Kampung Lumat Beaufort, dapat sampailah tu. InsyaAllah jumpa di sana lah. Kita bawalah keluarga lah sekali. Okey, Ratu, ada yang terakhir, soalan yang terakhir sebelum kita tamatkan. Tak ada dah kali. Okey, kalau tak ada, mungkin pun dah masih mengantuk. Terima kasih banyak tuan-tuan. Untuk sekali lagi, kalau tuan-tuan ingin mendapatkan sentuhan minyak saya ini, Kalipa Sari Sapar, ada di Shopee. Ada di Shopee, type saja Kalipa Sari Sapar. Manakala untuk semburan di kenderaan, di permis dan juga pejabat, gunakan Dr. Bomb ini yang saya telah isi. Saya telah isi begitu. Boleh dapatkan di Haja Legasi. Jadi untuk senang beginilah, ini alamatnya tuan-tuan. Saya bagi di Facebook dulu. Ni dia, Kalipa Sari Sapar untuk dapat minyak, atau Haja Legasi di Shopee. Begitu tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah bagi yang untuk mendapatkan langsung daripada pihak kami, pembekal kami, boleh datang ke Kampung Lumat pada hari Sabtu ini. Tuan-tuan, masih tu cuti pun, datang. InsyaAllah kita jumpa di sana. Okey, itu saja. Saya mohon maaf sekiranya ada bahasa yang kasar. Sebenarnya ialah tuan-tuan, apabila saya berhadapan dengan bomo yang lagi macam tadi Ahmad Hamidi tadi tu, yang bayangkanlah bagaimana kita boleh rasakan, kita dengar pun kita boleh rasa bagaimana kepedihan, kesengsaraan yang dihadapi satu badan menanah kadang-kadang kan. Jadi bayangkan lama pula tu. Jadi itu yang saya kadang-kadang saya terus naik amarah saya ni kepada bomo tadi tu. Jadi bagaimanapun, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya hebat, Allah yang hebat. Ilmu ini ada dari Allah, bukan dari saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.